Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Jom jadi pemanggil bertuah. Hubungi kami sekarang 03-6205-1500. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Latif, 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 Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Masih tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di kepala. Tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji? Jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maaf maafi. Guru juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran bertelaku menunggu, bacamu kadang keras kadang berlagu, dia akan tetap rindu. Juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran bertelaku menunggu, dia akan tetap rindu. Guru mengaji sudah tiada, tanpa disedari tuan semakin tua, usah ditanya hukum ikhfa hakiki, entahkan sama bunyi dengan izhar syafawi. Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemah. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pilih paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. Hari ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidental Care. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidental Care ceria sangat, siap ada kids dentalan lagi. Pendidikan tentang pergigian pun ada di MDC. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidental Care akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidental Care, dapatkan harga promosi hari ini. Layari www.mydental.com.my atau diskaun di talian 03 8603 7224.
Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai Eksekutif Dana Penyelidikan Grade DQ41. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti sumber-sumber dana luar yang boleh dipohon oleh ahli akademi IKIM untuk menjalankan penyelidikan, serta membangunkan pangkalan data dan membuat hebahan berkenaan dana penyelidikan kepada ahli akademi IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 14 Mac 2023. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Luaskan perniagaan anda ke peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor. Sertai forum perniagaan, padanan perniagaan industri halal, latihan dan bengkel. Bina rangkaian baharu bersama pempamer, tingkatkan kemahiran dan temui peluang baharu. Jangan lepaskan peluang ini untuk membawa perniagaan halal anda ke peringkat seterusnya. Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor 2023 akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Layari selhack.my untuk maklumat lanjut. Ibu 102.7 FM. Terima kasih kepada para pendengar atas kesediaan anda mengikuti siaran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia pada waktu ini. Dan saudara, seperti yang dijanjikan, anda telah pun mengikuti isyarat memanggil kuis inspirasi sebentar tadi. Dan kita ada seorang pemanggil di talian ketika ini, iaitu saudari Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudari Amira membuat panggilan dari mana ni? Daripada KL. Daripada Kuala Lumpur. Okey, jadi bersedia dengan soalannya, Amira? InsyaAllah. InsyaAllah, ya.
Okey, soalannya berbunyi seperti berikut. Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ merupakan jabatan kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah kementerian apa? Kementerian Pengangkutan Jabatan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yakin dengan jawapannya, Amira? Okey, tepat sekali jawapannya. Tahniah diucapkan ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Itu dia tadi saudara pemenang untuk slot kuis inspirasi bagi slot destinasi pada petang ini. Sekali lagi diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pemanggil sebentar tadi, saudari Amira membuat panggilan dari Kuala Lumpur, dan insya-Allah slot kuis inspirasi ini akan diteruskan pada esok dalam segmen Warna Pagi. Jangan lupa untuk bersama dengan rakan-rakan penyampai dalam slot Warna Pagi esok untuk slot kuis inspirasi ini. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk meneruskan lagi rancangan yang berikutnya, iaitu Raudhah Jiwa bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Teruskan kesetiaan anda. Datuk Dr. Ungku Omar Ungku Ahmad merupakan seorang tokoh perubatan Melayu dan ahli sains yang berkaliber. Kehebatan Ungku Omar dalam bidang sains dan perubatan begitu terserlah dengan pencapaian dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ungku Omar dilahirkan pada 18 Januari 1931 di Johor Bahru, Johor, dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Keluang, Segamat, Pontian dan Tangkak, Johor. Kecemerlangannya telah membawa beliau ke Kolej Melayu Kuala Kangsar atau MCKK dan seterusnya memasuki Universiti Malaya Singapura. Beliau menerima pendidikan tertinggi di peringkat Doktor Falsafah PhD pada tahun 1965 dalam bidang klinikal kimia. Pada tahun 1967, beliau telah dianugerahi Ahli Kehormat College of American Pathologists Amerika Syarikat. Kerana cintakan bangsa dan tanah air, Ungku Omar banyak menghabiskan kehidupannya membantu dan membangunkan jiwa serta minda masyarakat Melayu negara ini. Sumbangan beliau mendapat pengiktirafan apabila dilantik sebagai anak Melayu pertama mencawat jawatan pengarah Pusat Penyelidikan Perubatan. Jasa-jasa Ungku Omar dalam bidang perubatan tidak hanya terhad kepada rawatan pesakit, malah meliputi penganalisaan hubungan kait antara faktor kesihatan dan situasi sosial. Beliau juga menyumbangkan jasanya dalam bidang pendidikan dan pembangunan negara. Beliau adalah anak Melayu yang berfikiran global dan sentiasa memikirkan soal pembangunan bangsa dan agama. Sebab itulah, beliau sentiasa memperjuangkan soal kemunduran bangsa dan masyarakat yang dipinggirkan. Tiada kata ku ungkapkan resah jiwa yang kerinduan. Tiada cinta ku temukan setulus yang kau berikan. Ku biarkan cinta kita pudar saat hidup bersama. Tanpa lelah kau setia hingga kau pergi selamanya. Tiada pula ku sesali engkau tak mungkin kembali. Tinggallah sendiri mengenang kembali cinta yang kau beri.
kembali. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan peluang saudara untuk bersiaran di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan alhamdulillah sekali lagi kita akan meneruskan lagi segmen destinasi pada petang yang berbahagia ini dengan tetamu undangan tetap kita bagi rancangan Raudah Jiwa, tidak lain tidak bukan iaitu merupakan seorang pakar motivasi yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah atau mesra disapa sebagai Tok Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nazri? Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan Datuk di sana berlatar belakangkan library? Mini library. Mini library. Alhamdulillah. Tengok wajah Datuk pun, kami di sini pun ceria, dan mudah-mudahan melatih diri kita untuk terus lebih bersabar, ya, bersabar. Dan juga kepada para pendengar juga untuk terus bersabar mengikuti rancangan ini sehingga ke penghujungnya. Kenapa kita menyebut sabar pada hari ini, Datuk? Kerana tajuk perbincangan kita pada hari ini bakal menyentuh tentang jom jadi lebih sabar. Jom jadi lebih sabar. Ini adalah tajuk pilihan yang dipilih sendiri oleh Yang Berbahagia Tok Abah pada petang ini. Mungkin sebagai mukadimahnya, apa yang membuatkan Tok Abah terpanggil untuk mengetengahkan tajuk ini? Silakan Tok Abah. Allahumma selamat. Terima kasih saudara Muhammad Nazri, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat para pendengar ya. Radio IKIM yang Tok Abah kasihi. Now, selalu kita cakap tentang sabarlah, janganlah engkau sabar. So, maksud sabar dari kacamata orang awam ialah orang yang cool, orang yang tenang. Tok Abah perhatikan Nazri orang yang tenang. Tenang, cool, sabar melayan kerana pemanggil. Tok Abah dengar tadi ya, very cool. Itu satu maksud sabar. Dan of course orang selalu kata sabar tu tak mudah sentap, tak cepat marah. Dia buat kerja sistematik, teratur, teliti. Lepas tu dia sentiasa positif, bersangka baik. Lepas tu dia tak suka berdebat. Dia tak suka bergaduh, bertengkar, berdebat. Dia tak suka. Itu maksud orang awam. Tapi hakikat sabar, ini dia. Hakikat sabar yang kita sangat-sangat dambakan ialah sabar dalam taat pada Allah. Itu satu perkara yang selalu asatizah pesan kat kita kan. Yang keduanya, sabar dalam berusaha untuk menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang mungkar. Jangan, sebab benda-benda maksiat ni kadang sangat menarik, sangat appealing. Ada daya tarikan yang luar biasa. Jadi kita kena sabar menjauhi maksiat, dan of course lah, yang paling ketika, sabar dan redha atas qada dan qadar dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu sebabnya Tok Abah terkenang satu hadis yang selalu kita dengar. Maksudnya sesungguhnya ni hadis riwayat Muslim ni. Sesungguhnya menakjubkan perkara seseorang mukmin, sabda Nabi, semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Dan tidak ada hal jadi kecuali hanya pada seseorang mukmin itu. Ini contohnya, bila dia dapat kebahagiaan, dia akan bersyukur. Bila dia dapat satu ujian, mihnah, musibah, dia akan bersabar. Maka itu juga baik baginya. Itu sebabnya hebatnya orang yang benar-benar mendapat hakikat kesabaran yang kita insyaAllah petang ini akan bincang. Bagaimana dapat hakikat kesabaran yang Allah harapkan kita sebagai hamba lakukan insyaAllah. InsyaAllah ya. Dan lawan kepada sabar ini adalah tergesa-gesa, tergopoh-gapah ya. Jadi mungkin Datuk ada perincian tentang perkara opposite ni, di sebaliknya ya. Apa kesannya apabila seseorang itu tidak sabar, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa dalam tindakan, dalam pertuturan, percakapannya? Silakan Datuk. Itu yang kita nampak sebelum kita cakap tentang dia punya impak atau kesannya. Apa tanda orang tak sabar? Tanda-tanda ni simptom dia. Jadi kita dapat menilai, aku rupanya jenis tak sabar juga. Dia mudah sentap. Dia cuai dalam melakukan ibadah. Dia tak sabar nak melakukan ibadah. Dia cuai. Kalau dia ya Allah, bak kata orang dia sembahyang pun tak ada tomat nina tak sempat berdoa, bagi salam cabut. Itu cuai dalam ibadah. Lepas tu dia mendengar bukan untuk memahami. Dia mendengar untuk argue balik, untuk berdebat. Apa Nazimnya? Apa dia? Dia nak pantai balik. Itu nampak tanda orang tak sabar. Lepas tu bersangka buruk. Dia buat benda. Kau belum cakap Nazim, aku dah tahu. Tak payah cakap.
Oh hebat, lebih hebat daripada alul nujum. Ya, orang belum cakap dia dah faham. Ini tanda tak sabar. Ya, dan of course lah, kalau kadang yang potong queue ke apa nama dalam masa naik kereta, potong queue, masa beratur tak sabar, ya, rasa tersiksa sangat menurut dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ni antara tanda-tanda orang tak sabar, apakah dia punya kata tu impaknya, apa impak kesan kau tak sabar? Of course yang jelas orang yang tak sabar ni mudah stres nanti ya, dan sahabat-sahabat pada ya, dia mudah stres. Bila stres apa jadi? Hati tak tenang, kepala pun tak tenang, minda tak tenang. Dan bila seketul daging iaitu hati tak tenang dan bermasalah, maka mudah kena penyakit. Hati tenang, satu badan sihat. Hati tak tenang, satu badan sakit. Jadi mudah sakit kalau tak sabar. Hubungan tergugat, orang jauhkan diri, aura kita jadi sempit. Orang pandang kita pun tak ada daya tarikan lah Nazri ya. Dia tak tertarik sebab aura kita sempit, sebab kita tak sabar. Dan kita tentu gagal untuk serahkan otensis diri kita yang sebenar, maka kita takut gagal jadi aset kepada umat. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita tak dapat jadi aset, memberi manfaat pada orang lain. Dan yang last, yang paling tak takut, orang yang tak sabar akan jadi kawan baik syaitan. kata apa nama Haji Bagil, setan. Okey, jadi seperti mana yang kita maklum ya, Datuk, dalam Al-Quran juga disebut innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi pada kesempatan ini Datuk dapat memberikan sedikit contoh ya bagaimana kesabaran yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum musyrik, misalnya sebagai azimat pengajaran untuk kita terus bersabar dalam kehidupan ini. Silakan Datuk. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi memang kata tu teladan atau contoh yang terunggul, adalah lelaki terunggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari segi apa aspek pun, baik kesabaran, baik kehebatan, baik kepemimpinan, baik dia punya aura, baik dia punya adabnya, semua terbaik. Jadi dari segi kesabaran memang tak dapat tidak, seperti yang sebut macam innallaha ma'as-sabirin itu betul, dan dalam surah Yusuf ini fasabrun jamil, sabar itu cantik. Dan Nabi dari disebut oleh apa nama Aisyah, Nabi itu adalah kerana Quran ya. Nabi adalah Quran. Sifat-sifat Nabi mencerminkan intipati Al-Quranul Karim. Jadi itu sebabnya Nabi subhanallah, masya-Allah ya, tabarakallah, memang luar biasa. Dan selalu ulama pesan yang disebut tadi lah ya, walau kalau dia dapat nikmat, dia akan rasa bergembira dan bahagia, dan kalau dia rasa dapat ujian, dia akan bersabar dan akan redha dan masih bersyukur. Sebabnya Nabi selalu pesan alhamdulillahi ala kulli hal. Apapun yang berlaku, Nabi suruh kita berzikir segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Itu hebatnya Nabi. Allahumma salli ya. Dan Nabi pesan sebagai satu contoh ya, wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Bila kita ada masalah, ini kata ini surah Al-Baqarah, ayat-ayat kalau kita ada masalah, Allah tak suruh kita kalang kabut bulu kiri. Of course lah, kita kena berfikir, kita kena minta nasihat, kita kena cari. Yes, true. Tetapi sebenarnya beside all those, kita wajib kita kena solat. Solat mean kita melakukan solat dan mengeluarkan solat dalam kehidupan kita, melakukan yang terbaik, ikut disiplin solat, dan faiza asamta fatawakkal Allah, dan serah pada Allah dan bersabar. InsyaAllah semua masalah kita akan selesai, insyaAllah. InsyaAllah ada beberapa lagi mungkin cara-cara kaedah dalam kita melembutkan hati kita agar terus bersabar dalam apa jua tindakan yang kita ambil. Kita akan kembali selepas ini untuk menyambung kembali rancangan Raudhah Jiwa membawakan tajuk Jom Jadi Lebih Sabar. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami, kembali selepas ini.
Keracunan makanan tidak boleh dipandang ringan kerana ia juga boleh membawa kematian kalau masalah keracunan yang dialami adalah kritikal, terutamanya kepada kanak-kanak yang masih lemah daya pertahanan diri mereka. Keracunan makanan dilaporkan seringkali berpunca di kantin sekolah. Sebagai ibu bapa yang prihatin, bantulah anak-anak anda mendapat makanan yang bersih dan sihat. Bekalkan mereka dengan sajian dari air tangan anda sendiri. Otak cergas datang dari makanan yang berkhasiat. Alhamdulillah, sekali lagi kita kembali bersiaran di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk rancangan Raudah Jiwa yang disiarkan di IKIM ini setiap hari Isnin pada pukul 5.15 petang. Dan tajuk pembincang kita pada hari ini, jom jadi lebih sabar, jom jadi lebih sabar, dan anda dialu-alukan untuk turut serta dalam ruang lingkup pembincang kita pada petang ini. Typekan saja soalannya dan hantar ke nombor talian WhatsApp kami. Nombor kami masih lagi tidak berubah, iaitu 01129004004011 29004004. Jadi itu Abah, tajuk pembincang kita masih lagi menyentuh tentang sifat sabar. Dan kalau kita lihat ya, misalnya dalam konteks di tempat kerja, kita akan biasanya berhadapan ataupun akan berhadapan dengan pelbagai klien ataupun warga kerja menerusi mesyuarat misalnya. Dan kalau kita menghadiri mesyuarat ini, kita dapat lihat ya pelbagai ragam manusia. Ada yang jenis yang slow and steady, tenang dalam membentangkan laporan, membentangkan sesuatu dalam mesyuarat tu. Ada juga yang tergesa-gesa, tidak sabar. Jadi mungkin tips sendiri daripada Dato' selaku pakar motivasi apabila dalam mesyuarat meeting itu, bagaimana kita mengekalkan kesabaran kita agar kita menjadi seorang pekerja yang dapat dijadikan sebagai contoh teladan yang baik dengan sifat sabar tersebut. Silakan Dato'. Allahumma salli ala Muhammad. Itu soalan yang sangat penting lah ya, Saudara Nazri ya, dan semua para pendengar ya, Radio Hakim ya. So yang pertamanya kita kena ingat ya, sabar itu separuh daripada iman. Ya, sabar itu separuh daripada iman. Bayangkan. Jadi kalau kita tak sabar, maka itu petanda kita amat lemah iman. Dan Tuan Abah teringat kata-kata Umar Al-Khattab, aku mencari segala bentuk rezeki dalam dunia ni, tapi aku tak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Oh, rupanya pada Umar memang terkenal dengan tidak sabarnya semasa belum beriman. Memang tak sabar. Kalau dah ulur pedang, tak ada kepala yang lekat kat bahu. Memang something lah. Ya, memang kau punya something. Tapi bila beriman, Masya Allah, Umar lah antara yang paling sabar. Ya, luar biasa. Jadi kalau dalam konteks kerja, dalam konteks mesyuarat, rupanya salah satu cara kita untuk jadi sabar ni tak dapat tidak ialah kita kena betulkan niat lah. Betulkan niatnya. Sebab tak apa, dah buat kajian. Ya, 98% orang pergi kerja terlupa pasang niat. Jadi kalau semua orang nak pergi kerja, pasal ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak mencari ilmu, aku nak kongsi ilmu, aku nak buat yang terbaik. Aku nak buat yang terbaik. Niat tu, pasal niat aku nak buat terbaik. Dan subsume ataupun tersirat dalam buat yang terbaik itu ialah kita akan tenang, baik buat kerja, baik dalam mesyuarat, baik menegur, baik menerima teguran, ya, maka kita akan sabar, kita akan buat yang terbaik, kita akan cuba mencapai itqan. Satu, ya, kita kena faham. Yang keduanya, of course lah, tak dapat tidak untuk dapat sabar, cakap macam mana pun, semuanya bergantung pada qalbu. Bila seketul lagi itu bersih, maka Tok Allah pesan pada diri dan pada semua orang yang sudi mendengar. Tiap-tiap malam solat taubat, kita cuci hati kita dengan solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan semua orang. Dan jangan lupa baca Quran, itu dia tenang. Okey, yang ketiganya dalam konteks mesyuarat khusus, rupanya orang yang hebat, orang yang berdisiplin, orang yang nampak matang, orang yang bijaksana, orang yang pandai mendengar. Dia pandai mendengar dengan empathy. Bila mendengar dengan empathy itu, baik terutamanya dalam mesyuarat, perbincangan, idea, saranan orang lain ke, pengusi ke, rumusan ke, dia akan dengar dengan empathy. Artinya, of course kita dengar dengan telinga. Tapi orang yang berempati ini Nazir, dia akan dengar dengan telinga, dengan hati, dengan intelek, dengan emosi, dengan iman. Dia combinekan, dia digabungkan semua dia untuk dapat mendengar dengan hakiki. Sampai kata Peter Drucker, ini Tuan Abah sangat terkesima. Dia kata apa? Orang yang paling pandai mendengar
ialah orang yang dapat faham apa yang belum diucap. Masya Allah. Belum cakap lagi dia dah faham. Ini dia orang yang pandai mendengar. Yang pandai mendengar artinya dengan gerak-gerik, dengan body language, dengan getaran, dengan aura, dengan gerak batin, dia dapat ya. Skill mendengar kita ambil, dan of course lah. Ingat, sebab kita dalam masyarakat yang ditegur. Dan ingat, teguran kawan, teguran pengurusi, teguran ketua jabatan contohnya, teguran yang baik-baik daripada manusia adalah sebenarnya teguran dari Allah. Jadi kita akan dapat redha. Aku tak sempurna. Ya, marah bukan kebencian tapi tanda sayang. Kita selalu dengar tu. So mak bapak marah sebab sayang, bos marah dalam mesyuarat, kadang kita kena tegur ya sebab sayang. Jadi bila kita faham semua ni dan kita dapat hayati bahawa betapa hebatnya nilai orang yang sabar dari kacamata Allah, maka kita mudah-mudahan step by step, ya, langkah demi langkah akan dapat membentuk sifat sabar, insyaAllah. Okey, itu dia tadi ya, tips yang berguna khususnya buat mereka yang bekerja di sektor awam ataupun maupun swasta dan juga pekerja-pekerja yang lain. Dan saudara, anda masih lagi mengikuti rancangan Raudah Jiwa, dan sebenarnya kita ada satu pandangan yang dikemukakan oleh Puan Nik Nur Haramaini menyatakan bahawa dalam menjalani kehidupan kerjaya versus keluarga, ada masa sebagai seorang ibu berkejaya boleh sabar dan ada masa tak sabar dengan anak-anak, terutamanya bila mana kepenatan balik dari kerja. Jadi apakah tips ya? Soalannya, apakah tips cara yang terbaik untuk lebih bersabar dengan anak-anak? Mereka itu masih lagi kecil dan adakala mereka itu nakkan perhatian. Ada hari rasa sangat kecewa sikap diri sendiri sebagai seorang ibu terhadap anak-anak. Masya Allah, inilah luahan seorang ibu ya, apabila pulang dari kerja. Jadi dalam masa yang sama, bagaimana nak orang kata apa, kuatkan semangat itu agar terus bersabar dengan anak-anak di rumah tu. Silakan Datuk. Subhanallah, ini sebenarnya satu soalan yang sangat penting ya. Puan Nik ni sebenarnya dia peminat tegar Raudah Jiwa ya. Tanya, terima kasih Puan Nik. So soalan ni sangat penting. Memang ini bukan soalan Puan Nik seorang. Ramai ibu, ramai ayah pun ya, termasuk Tok Abah dulu, masa Tok Abah muda-muda, kadang balik rumah memang stres, memang terkesan, terutamanya bila Tok Abah dah counsel 3-4 kes yang berat-berat sampai nak senyum pun dah tak ada tenaga, tak ada emosi untuk senyum. Begitu parahnya. Tapi Tok Abah tanya pada para ulama dan para profesor bidang psikologi, dia kata beginilah Muhammad Fadilah, ini yang nasihat saya pada Puan Nik dan pada semua yang dia kadang-kadang jelah nak dapatkan work-life balance tu. Bagaimana kita nak balik rumah dalam keadaan yang lebih positif, lebih cemerlang. This one I did sejak tahun 87 ya, 86 Tok Abah pergi jumpa doktor pakar. Tok Abah punya stres, tak sabar, punya tension sampai 95%. Memang mudah sentap, memang nak mengamuk saja. Masa tu muda belia. So Tok Abah kata, wah, this is bad. Saya seorang kaunselor, seorang pensyarah, seorang guru, tapi tak dapat kawan sabar. Macam mana ni? So akhirnya Tok Abah bertekad ya. Salah satu pesan guru Tok Abah ialah di samping solat taubat, istighfar setiap malam, itu penting sangat untuk cuci hati. Sebab hati yang bersih akan mengawal pemikiran. So hati bersih mengawal fikiran jadi positif, insyaAllah. Itu satu. Yang keduanya, seorang pakar pesan ke Tok Abah, sebelum kamu balik kerja, kamu duduk kat kursi kat meja. Nazri boleh buat tata petang sebelum balik kerja. Programkan otak anda, programkan. Contohnya, Tok Abah pun duduk kat kursi, Tok Abah pun senyum. Ya, senyum sambil pejam mata. Lepas tu bayangkan, ya Allah, aku dah kerja selama 8 jam ke 7 jam, 10 jam, tak kisah ya. Aku telah buat yang terbaik, ya Allah. Kalau yang baik tu kau bagi aku pahala, kalau aku buat silap, kau ampunkan, ya Allah. Ya Allah. Now program. Aku sekarang nak balik jumpa keluarga aku yang aku sayang, ya Allah. Jadikan aku selamat dalam perjalanan dan jadikan aku bila sampai ke rumah aku good mood, aku senyum, aku tak penat, aku tak stres, aku tak tension, aku dapat menyayangi, memeluk anak-anak aku, ke suami, ke pasangan, ke dengan yang terbaik. Programkan sambil bayangkan keluarga, bayangkan, dan dalam perjalanan balik jangan lupa Rabbi yassir wala tu'assir Rabbi tamim bil khair, dan istighfar banyak-banyak, dan of course selawat. Tengok, I did that. Ya, Tok Abah telah lakukan selama lebih kurang 35 tahun yang lalu sampai sekarang. Kesannya Tok Abah balik rumah mesti senyum. Ni komen anak-anak. Tok Abah masuk rumah mesti senyum. Dan jangan masuk rumah sebelum, Tok Abah selalu pesankan sebutan hadis,
hadis hasan ke hadis dhaif tapi boleh digunakan sebagai amalan. Dia kata apa? Barang siapa yang masuk rumah dengan bismillah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya tidak akan miskin. Tak akan miskin kasih sayang, tak miskin isman, tak miskin kesabaran. So masuk rumah bismillah. Allah senyum. Assalamualaikum. Many things will change. And ni, puan ni dan semualah para pendengar, jom kita buat programkan dulu. Pastikan masuk rumah dengan senyuman. Sebab bila mak ayah masuk rumah dengan senyuman, maka Rahman akan doakan kesejahteraan keharmonian rumah tangga kita ini, insya-Allah. Sekadar pertanyaan Datuk, adakah kaedah itu dikatakan terbaik sekiranya lah misalnya sang suami baru pulang dari kerja, tiba-tiba mendapat leteran daripada isteri. Jadi adakah itu kaedah yang terbaik atau ada kaedah yang lain lagi? Aduh, itu sebabnya kan kita selalu dengar kisahnya. Tuan nak bagi contoh yang sebenar ya. Yang kisah seorang sahabat yang isteri itu seorang luar biasa. Anak mereka meninggal. Amal mereka dah mati dah, Allah dah ambil. So tapi suaminya balik kerja, balik dia keluar, dia tidak terus meraung ke meratap ke komplain ke whatever, tapi dia bagi suaminya minum, bagi rehat. Dia tanya, lepas tu dah tenang, dia tanya, "Bang, kalau kita pinjam barang daripada orang, apa patut kita buat?" Kalau kita pinjam, kita wajib pulangkan. Lepas tu dengan tenang, dia menyatakan, Allah telah pinjamkan kita seorang cahaya mata, dan hari ini Allah ambil balik apa yang Allah pinjamkan. Wah, suaminya pun menangis, of course, tapi dia akan dapat tenang ya. Ini contoh. Based on that story, dan Tok Abah banyak lagi telah mengkaji, maka Tok Abah selalu sejak 35 tahun yang lepas Tok Abah dapatkan pada para isteri, ya, terutamanya kalau sebab orang perempuan ni dia punya kota kata-kata ni sampai 30,000 perkataan sehari, Nazri. Orang lelaki punya Nazri walaupun DJ, walaupun host, tetapi dia punya kota biasa sekitar 10,000 je perkataan. Tapi mungkin masa bekerja lebih kot. So kita ni tak banyak cakap, hati kita, mulut kita kat hati. Tapi orang perempuan ni, kalau memang dia nak lepaskan dia punya stres, dia punya tension, dia punya vocabulary tu, dia punya kota kata-kata yang 30,000 nak dihabiskan dalam masa 8 jam sebenarnya ya, sebab 8 jam lain tidur. So dia nak cuba tu yang kadang. So prinsip yang paling penting, setengah jam, paling kurang setengah jam bila suami balik, berikan air, berikan dia apa-apa yang munasabah, senyum, cerita yang baik-baik. Walaupun macam-macam berlaku kat rumah Tok Abah hari ni, ya, walaupun ular masuk rumah, jangan terus sibuk menjerit-jerit, tak. Nah, cool, explain, dah dia tenang, bagi minum, dan cakap, oh ada ular masuk rumah kita, bomba telah dipanggil tapi belum sampai. Tenang, so dia pun take care, jaga cucu semua, tengok keliling, and then itu prinsipnya. First half an hour, tolong jangan beri berita buruk. Sebab suami masih stres, mungkin kat kerja, mungkin dalam traffic jam, mungkin dalam whatever, jangan tambah masa di rumah. Ini yang ramai suami kata, Allah mak, patut aku tinggal kat kedai mamak ke, ngeteh dulu baru nak balik. Allahu Akbar. Ini yang itu mudah-mudahan ya. Bagus soalan yang diberikan oleh Nazri ini. Baiklah, kita akan merehatkan suara Tok Abah pada ketika ini, dan kita akan beri peluang kepada para pendengar untuk berehat seketika juga, dan kembali selepas ini untuk rancangan Raudah Jiwa. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuis Inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah Kuis Inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, generasi, topik Jumaat dan minda Islam. Semuanya dalam warna pagi bersama Nur Dahlian di 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
kembali kita bersiaran untuk rancangan Raudah Jiwa pada waktu ini bersama-sama dengan tetamu jemputan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Terima kasih Datuk kerana sudi melapangkan masa untuk menghiasi rancangan kita pada petang ini, Raudah Jiwa, dengan tajuk Jom Jadi Lebih Sabar. Dan sekali lagi dialur-alurkan kepada para pendengar untuk mengajukan soalan ataupun menyuarakan pandangan anda ke nombor talian WhatsApp kami. Semestinya nombor kami iaitu 011-29004004. Diulangi 011-29004004. Dan kita telah pun ada sebentar tadi soalan daripada Puan Nik Nur Haramaini yang juga merupakan salah seorang pendengar setia bagi rancangan Raudah Jiwa. Terima kasih Puan Nik. Mudah-mudahan kesetiaan anda terus berkekalan untuk rancangan Raudah Jiwa Saban Minggu diudarakan di Radio IKIM ini. Dan bila kita bercakap tentang sabar ya Datuk, dalam cabaran media sosial yang wujud ketika ini dengan laman Twitternya, Facebooknya, Instagramnya, pastinya ada beberapa yang mereka pengguna laman media sosial ini apabila mendapat sesuatu berita yang tidak pasti kesahihannya, cepat-cepat tak sabar ni nak nak jadi seorang wartawan yang paling segera, orang kata instant reporter, terus post saja berita yang tidak pasti kesahihannya. Jadi mungkin pada kesempatan ini Datuk dapat berikan sedikit ya kaedah jalan penyelesaian bagaimana kita nak mendidik diri kita agar terus bersabar, pastikan kita menyiasat berita itu dan jangan tergesa-gesa postkan saja perkara yang orang kata apa, tidak sahih ataupun tidak tepat faktanya. Silakan Datuk. Itulah benarlah Nazri ya, sebab kebanyakan kita ni untuk masa muda-muda pun mungkin buat silap yang lebih kurang lah. Yang kita nak jadi orang yang ada skop lah ya. Orang yang pertama menyampaikan berita hangat. Jadi dia jadi macam hebat lah. Dia orang yang paling up to date kononnya. Yang paling terkini. Padahal sebenarnya itu tanda kita jahil lah. Jahil, tak ada ilmu. So bila kita ada ilmu sikit, maka ulama pesan melalui hadis ya, barang siapa menyampaikan sesuatu tanpa tabayun, dia dapat sesuatu, dia tak periksa, dia tak check, maka sudah dapat balasan seperti berbohong. Dia adalah seperti berbohong. Jadi kalau kita sampaikan sesuatu maklumat, kita tak pasti sahih tak sahih, tak tabayun, tak check it out, kita tak semak, tak kaji, maka kita seperti berbohong. Berbohong ni berdosa lah. Dan berdosa ni dah dekat dengan ke pintu neraka. Jadi kalau kita faham hakikat itu, wow. Yang keduanya, dan banyak kali berlaku ni sahabat-sahabat taubat, bukannya budak-budak remaja, budak-budak umur 70 tahun, budak-budak umur 70, so yang sudah meninggal dunia, dah meninggal dunia. Dia kata tidak, dia belum meninggal dunia, sudahlah. So bila kita dah sampai berita baru, belum meninggal dunia, tidak meninggal dunia, sehat walafiat, dia bukan nak minta maaf pun. Dia bukan nak minta maaf, I'm sorry. Tapi ramai sahabat taubat yang memang bijaksana. Aku dapat berita sekian. Aku tak tahu lagi sesuai. Please, anybody who can confirm, ada tak sebaca yang boleh memastikan berita ini? Tolong. Yes, ini orang baik. Ini orang baik. Dia dapat berita yang ialah sesuatu yang dia tak pasti, dia throw pada WhatsApp group ya, untuk respon sama ada sahih atau tak sahih. Dan banyak taubat dapat forward message yang jangan masuk restoran ni, dia dah haram, padahal benda tu berlaku 3 tahun yang lepas, bukan di Malaysia tapi di negara jiran. Kesian ya. Kita memfitnah ya, restoran tu ramai orang terlibat, termasuk ya sahabat-sahabat taubat yang umur tu tadi bukannya 15, 20, 25, 30, 70 tahun masih terlibat dengan fitnah. Jadi bayangkan, kita dah nak mati ni, mati tak tunggu tua ya, umur 15 boleh mati, umur 5 hari boleh mati. So tapi masih terlibat dengan menyampaikan maklumat yang tidak sahih. Tak pasti jangan kongsi. Ini bukan slogan, itu sebenarnya nasihat yang sangat baik. Tak pasti jangan kongsi. Kalau kita kongsi juga, kita berdosa seperti berbohong. Allahu Akbar. Dan kalau benda itu tak betul kita sampaikan, maka kita dah jatuh fitnah, bukan bohong, fitnah. Ya, fitnah itu sangat besar. Jadi kalau kita faham, dengan sedikit kesabaran, itu sebenarnya tolonglah ya. Kita sudah dewasa, tidak hina orang kata, saya tak dengar cerita tentang ni. Saya tak tahu. Tak apa, it's okay.
Kau ni apa? Benda ni dah sibuk sejak pagi tadi tau. Satu dunia dah tahu. Kau tak tahu apa punya kolot, punya katak bawah tempurung. Tak apalah, tak apa. InsyaAllah. Okey. Jadi Datuk ya, kalau kita lihat ya, setiap bulan ada saja kita mendapat perkhabaran gembira iaitu saudara baru kita iaitu golongan mualaf telah pun berhasrat memilih Islam sebagai agama ya, agama anutannya. Syabas diucapkan kepada mereka yang telah pun ya melafazkan 2 kalimah syahadah dan akhirnya bergelar seorang muslim. Jadi pada kesempatan dalam ruang lingkup pembincang kita pada petang ini, jom jadi lebih sabar. Apa mesej yang ingin disampaikan oleh Datuk sendiri sebagai pakar motivasi agar mereka tetap cekal, tetap sabar, tetap tabah dalam berhadapan dengan cabaran sebagai seorang saudara baru. Silakan Datuk. Yalah, saudara baru memang banyak cabarannya. Untuk apa banyak mengkonsel kes saudara baru ni memang sangat besar cabaran. Katalah disisihkan daripada keluarga, kawan-kawan pun dah pandang serong ya, malah disisihkan, boykot oleh kawan-kawan ya, dan yang malangnya saudara lama ya, orang Islam yang lama pun kena pandang serong. Ni mesti nak kahwin aja ni. Ni mesti sebab nak dapat bantuan. Ni mesti nak dapat tu kesian. Ya, kesian kita banyak suzon. Maka benarlah kata seorang pakar, 80% pemikiran manusia kalau tidak diselangi, tidak diintervensi oleh iman dan ilmu, maka kita mudah suzon, bersangka buruk. Jadi langkah pertama, saudara baru memang kita tahu baru. Dia jahil. Banyak benda yang dia dapat cabaran yang berbagai-bagai. So, kita saudara lama. Yang lama ini kena memberi sokongan, dokongan, bersangka baik, doa. Dan itulah yang paling penting. Kita bimbingan dan sebanyak inspirasi, puji-pujian dan bagi hadiah. Kan ini digalakkan pun. Ini digalakkan. Itu satu. Yang keduanya, of course lah. Ya, kita jangan berharap orang lain lah. Ini adalah jabatan agama ada pihak ustaz-ustaz ni yang patut tolong. Aku bukan ustaz. Tak. Kita yang mampu buat apa kita buat. Kita bimbing, kita pimpin. Paling kurang pun kita rujukkan saudara baru kita kalau ada masalah kepada mereka yang tahu. Kita jadi referral point. Ya, kita tolong rujukkan. Kita sampaikan, kita bawakan kepada orang yang boleh membantu insyaAllah. Dan of course, tolong doakan mereka. Ya, sebab doa seorang sahabat kepada sahabat dalam diam diaminkan malaikat dan malaikat akan doakan untuk kita benda yang sama. So doakan saudara baru kita agar dapat hidayah. Dan ingat saudara lama, termasuk Tok Abah ni, kita ni saudara lama. Ya, bahawa saudara baru kita ni tak ada dosa tau. Kalau ada pun sedikit, kita saudara lama ni, ya Allah, bertimbun-timbun dosa. Siapa lebih mulia? Saudara lama ke saudara baru? Tak payah jawab. Jadi oleh kerana saudara baru itu jauh lebih mulia dari kacamata Allah sebab dia tak ada dosa, maka kita bimbing mereka, kita rapati mereka, kita dapat dengan tak secara langsung syafaat dari mereka. Kita jadikan diri kita asbab mereka dapat ilmu, dapat bertambah hidayah, maka mudah-mudahan kita juga dapat apa yang kita lakukan sebagai amal jariah yang akan membawa pahala sampai ke alam barzah dan akhirat insyaAllah. InsyaAllah ya, dan ia berbalik kepada diri kita sendiri bagaimana kita menonjolkan nilai-nilai murni itu Datuk ya, nilai-nilai murni kepada saudara baru kita, dan kita harapkan kita sebagai saudara lama seperti mana yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, kita meneruskan lagi usaha dengan memberikan sokongan moral dan juga bimbingan yang tidak berbelah bahagi ya Datuk. Baiklah, kita telah sampai ke minit-minit yang terakhir untuk rancangan Bual Bicara kita pada petang ini. Mungkin sebagai rumusan keseluruhan tajuk kita pada hari ini, jom jadi lebih sabar. Silakan Datuk. Jadi itulah untuk sebagai rumusannya, Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah dan pada semualah yang para pendengar ya, untuk dapat memperkasa sifat sabar. Pertama-tamanya kita kena ingat balik tadi ya, sabar itu sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita tak sabar, artinya kita lemah iman. Satu. Yang keduanya, tolong sabar itu terletaknya pada qalbu yang bersih. Jadi cuci hati tiap-tiap malam dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan baca Quran. Dua. Yang ketiganya apa lah? Yang kata seorang ulama, kita stres, kita ni tak sabar bukan sebab banyak sangat fikir, tapi sebab kurang zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. So jom kita banyak-banyak berzikir ya. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jangan lupa, dan antara zikir lain yang selain daripada kalimat thayyibah ialah dengan selawat atas Nabi.
dengan selawat atas Nabi sebanyak-banyaknya, kita akan tenang, sabar, murah rezeki, selesai masalah. Dan Tok Abah dah sebut tadi, tingkatkan skill mendengar, ambil hikmah dalam setiap kejadian. Allah tak pernah zalim. Jadi apa pun berlaku mesti ada hikmah, ada kebaikan. Jadi kita akan kurang stres, kita akan lebih sabar dan sentiasa husnuzan. Sebab ini dia last word dari Tok Abah, apa yang kita beri tumpuan dia akan menjadi besar. Kita tumpukan kepada yang positif bertambah banyak. Kita tumpukan kepada sakit kita bertambah besar, bertambah berat. Kita tumpukan kepada kesihatan, pada sihat, maka Allah akan bagi kita alternatif dan jalan untuk sihat. Tumpukan pada benda yang baik-baik, benda baik akan datang. Allah mengikut sangkaan hambanya. Itu yang Tok Abah selalu pesan, dan pesan pada anak-anak Tok Abah, ya, jangan sampai terlupa, ya. Mana Tok Abah nak sebut satu ayat saja, ya, sebagai satu pengikat kata, yang selalu Tok Abah pesan pada diri tentang Allah Masalamat, ya. Allah tak jumpa pula, ya. Macam Nazri, mungkin Datuk dapat mengingati apa sebenarnya mesej di sebalik ayat tersebut, apa yang cuba disampaikan. Maksudnya itulah dia, sebab apa yang kita fikirkan, ya, itulah yang akan berlaku, ya. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jangan bersangka yang buruk-buruk, maka kita akan lebih sabar, lebih tenang, lebih positif, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Dan dengan rumusan ataupun kesimpulan yang telah diutarakan oleh yang berbahagia Datuk Muhammad Fazilah Kamsah sebentar tadi, maka berakhirlah rancangan Bual Bicara kita pada hari ini. Begitu seronok sekali walaupun tajuknya ringkas saja, catchy. Dengan izin, jom jadi lebih sabar. Namun saya pasti rakan-rakan pendengar IKIM begitu orang kata teruja dan juga tenang sekali, dan juga sentiasa sabar ke penghujung, sehingga ke penghujung rancangan kita pada hari ini, mengikuti buti-buti mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan bersua pada minggu hadapan dalam rancangan ini. Saya pasti juga rakan-rakan pendengar tak sabar apakah latar belakang untuk minggu hadapan. Adakah mini library juga untuk rancangan Bual Bicara kita Raudhah Jiwa. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang berbahagia Datuk, dan semoga Datuk sentiasa di bawah lembayung rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi saudara, berakhirnya rancangan Raudhah Jiwa pada hari ini, dan sekian saja daripada saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof mengundur diri untuk waktu ini bagi segmen destinasi, dan insyaAllah saya akan kembali menemani anda seketika saja nanti. RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni tak pasal-pasal kena bayar kompaun. Memandulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Sebentar pandanganmu untuk kau renung, hakikat dunia yang terserga